Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berbahagia Dr. Nurul Jamilah binti Rosli dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Pada hari ini, saya dan ahli kumpulan akan membentangkan mengenai binaan frasa dalam lirik lagu Ainul Mardiah, nyanyian kumpulan unik. Sebelum memulakan pembentangan, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya. Nama saya Nur Atikah binti Abdullah bersama-sama dengan 4 orang lagi rakan saya, iaitu Nur Hidayah binti Takmat, Hanisa binti Damanhuri, Nurul Nabila Hasanah binti Tormizi dan Nur Nabila Najwa binti Zulkafli. Jadi, tanpa membuang masa, izinkan saya memulakan pembentangan. Frasa. Apa itu frasa? Frasa sememangnya termasuk dalam tata tingkat pembinaan ayat. Frasa hadir selepas perkataan dan sebelum klausa. Frasa boleh terdiri daripada satu, dua atau lebih patah perkataan. Ciri-ciri frasa. Frasa berpotensi diperluas. Contohnya, kampus paguh itu, kampus paguh luar bandar itu. Frasa boleh menduduki konstituen subjek atau predikat, tetapi tidak boleh mempunyai subjek dan predikat sekaligus. Andai frasa itu mempunyai subjek dan predikat sekaligus, ia telah membentuk klausa. Inti dalam frasa boleh menjadi unsur kepada frasa itu sendiri. Frasa tidak boleh dipisahkan daripada satuannya. Frasa terbahagi kepada dua, iaitu frasa endosentrik dan frasa eksosentrik. Jadi, mari kita lihat apa itu frasa endosentrik. Frasa endosentrik mempunyai satu unsur inti, terdiri daripada frasa nama, frasa kerja dan frasa adjektif. Frasa endosentrik intinya tidak boleh digugurkan kerana intinya merupakan unsur teras dalam frasa tersebut. Contoh di sini, taruhan berjuta pemuda, bersemayam di mahligai bahagia, kau seharum kuntuman. Andai kata saya gugurkan pemuda, taruhan berjuta tidak akan menjadi frasa endosentrik. Seterusnya, kita akan lihat apa itu frasa eksosentrik. Baiklah, frasa eksosentrik tidak mempunyai unsur inti dan frasa eksosentrik terdiri daripada frasa nama. Contoh, dicari di dunia ini. Jadi, di sini jelaslah frasa endosentrik terdiri daripada frasa kerja, frasa adjektif dan frasa nama. Manakala frasa eksosentrik hanya terdiri daripada frasa sendi nama. Baiklah, itu saja daripada saya. Seterusnya, saya serahkan kepada Saudari Hidayah. Terima kasih Saudari Atika. Baiklah, yang pertama sekali kita lihat frasa nama. Frasa nama ialah binaan yang dari sudut nahu boleh terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang boleh berfungsi sebagai satu konstituen dalam binaan ayat. Dan binaan ayat dasar dalam bahasa Melayu pula terdiri daripada dua konstituen utama, iaitu subjek dan juga predikat. Dan unsur-unsur yang membentuk dua konstituen utama ini terdiri daripada 4 pola ayat, iaitu pertama, frasa nama dengan frasa nama, kedua, frasa nama dengan frasa kerja, ketiga, frasa nama dengan frasa adjektif, dan keempat, frasa nama dengan frasa sendi. Dalam semua pola ayat di atas tu, frasa nama berfungsi sebagai subjek. Sebagai contoh dalam lirik lagu Ainul Mardiah, contohnya, Ainul Mardiah, kau seharum kuntuman di taman syurga. Dan Ainul Mardiah itu merupakan subjek bagi frasa nama ini. Kedua pula, frasa nama boleh berfungsi sebagai predikat, namun dalam pola frasa nama bertemu dengan frasa nama. Sebagai contoh lirik lagu Anggun Gayamu Wahai Seorang Putri. Seorang putri merupakan predikat bagi frasa nama ini. Yang ketiga, frasa nama boleh berfungsi sebagai objek. Sebagai contoh lirik lagunya Menjadi cermin tamsilan kendiri. Cermin merupakan objek di frasa nama tersebut. Keempat, frasa nama juga boleh berfungsi sebagai pelengkap. Sebagai contoh lirik lagu Kau jadi taruhan berjuta pemuda.
Taruhan berjuta pemuda ini merupakan pelengkap bagi kata kerja jadi. Dan terakhir, frasa nama boleh berfungsi sebagai unsur dalam frasa sendi nama. Sebagai contoh, lirik lagu Rela Berkorban Demi Agama. Demi merupakan kata sendi nama di sini. Contoh yang diberikan tu berdasarkan lirik lagu Ainul Mardiah. Okey, seterusnya konstituen frasa nama. Unsur yang menjadi pengisi frasa nama terdiri daripada kata nama sebagai unsur intinya yang boleh hadir sebelum atau selepas frasa nama itu. Dan terdapat beberapa pendapat yang mengatakan bahawa unsur bukan nama boleh menjadi pengisi frasa nama jika unsur tersebut boleh saling berganti dengan unsur-unsur nama. Dan pendapat lain pula mengatakan unsur yang menduduki tempat subjek frasa nama bukan sebagai pengisi sejati. Sebagai contoh, lirik lagu Ainul Mardiah juga seorang wanita bak bidadari. Kalau kita buang seorang tu, dia masih boleh lagi berdiri sebagai frasa nama, iaitu wanita bak bidadari. Seterusnya kita beralih kepada binaan frasa nama. Binaan frasa nama dapat dibahagikan kepada dua, iaitu yang pertama inti dengan penerang dan yang kedua inti dengan inti. Okey, pertama kita lihat inti dengan penerang. Inti dengan penerang pula terbahagi kepada dua jenis, iaitu yang pertama jenis penerang nama dan yang kedua jenis penerang bukan nama. Jenis penerang nama pula dapat dibahagikan lagi kepada 13 bahagian di dalamnya. Sebagai contoh, nama keturunan, nama tempat, nama kelamin, nama milik, nama penyambut dan sebagainya. Dan contoh yang boleh saya ambil daripada lirik lagu Ainul Mardiah, contohnya bagi nama tempat, lirik dia, kau seharum kuntuman di taman syurga. Syurga itu merupakan nama bagi tempat lah. Dan seterusnya contohnya yang lain pula, nama kelamin, contoh lirik lagu daripada Ainul Mardiah juga, buatmu bernama wanita. Wanita lah, kita tahu wanita itu seorang perempuan. Dan jenis yang kedua pula iaitu jenis penerang bukan nama dapat dibahagikan kepada 6 bahagian di dalamnya. Contohnya penerang penentu depan, penerang penentu belakang seperti dunia ini. Ini merupakan penentu bahagian belakang. Yang kedua pula penerang kata kerja. Sebagai contoh dirimu pembakar. Seterusnya penerang kata adjektif. Sebagai contoh lirik lagu kau seharum kuntuman. Seharum kuntuman tu merupakan frasa adjektif lah. Lepas tu penerang frasa sendi. Contoh lirik lagu bidadari dalam syurga. Yang kelima penerang adverba dan keenam penerang bilangan ordinal. Seterusnya binaan frasa nama yang kedua iaitu inti dengan inti yang terbagi kepada 3 jenis iaitu pertentangan makna, sama makna dan juga inti dan beberapa penerang. Sebagai contoh sama makna dalam lirik lagu Ainul Mardiah untuk menjadi bukti cinta sejati. Cinta sejati itu contohlah yang mempunyai makna yang sama. Seterusnya inti dan beberapa penerang. Sebagai contoh anggun gayamu wahai seorang puteri. Seterusnya kita beralih kepada susunan konstituen frasa nama. Yang pertama sekali kita lihat peraturan DM iaitu hukum DM, di mana D itu diterangkan yang menjadi inti dan hadir pada kedudukan pertama dan M itu sebagai menerangkan yang menjadi penerang dan hadir pada kedudukan kedua. Dan kedua kita lihat kecualian hukum DM, iaitu penerang yang mendahului unsur yang diterangkan. Hal ini berlaku akibat kebiasaannya dalam penggunaan. Sebagai contoh, Perdana Menteri, Timbalan Menteri, Ibu Pejabat dan banyak lagi. Yang ketiga, bilangan dan panggilan, yang mana penerang boleh mendahului inti. Dalam bilangan dan panggilan ini terdapat 2, iaitu bilangan dan juga nama panggilan dan gelaran. Sebagai contoh, bagi lagu Ratu Syahada, untuk kumpulan intim, Ratu Syahada itu merupakan contoh bagi nama panggilan, yang mana Ratu Syahada itu kita tahu ia merupakan Asia, iaitu isteri daripada Fir'aun. Seterusnya penerang.
Penerang pula boleh lebih daripada satu. Sebagai contoh yang pertama, inti dengan penerang adjektif dengan penerang dan juga penentu belakang. Contoh yang kedua, unsur penerang boleh juga merupakan satu binaan frasa yang terdiri yang mengandungi unsur-unsur inti dan penerang. Dan yang ketiga, dua frasa nama boleh wujud serentak, iaitu dengan unsur yang kedua dan unsur yang pertama merujuk kepada benda yang serupa. Sekian, itu saja frasa nama. Seterusnya, saya serahkan pembentangan kepada Hanisa. Terima kasih kepada saudari Hidayah. Baiklah, saya akan meneruskan pada bahagian frasa kerja. Frasa kerja merupakan salah satu golongan kata yang digunakan untuk menunjukkan satu perbuatan atau keadaan melakukan sesuatu. Frasa kerja terbahagi kepada dua, iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Kata kerja transitif ialah kata kerja yang memerlukan objek atau penyambut yang terdiri daripada kata nama. Kata kerja transitif ini juga boleh dipasifkan. Sebagai contoh yang pertama ialah pelajari ilmu rumah tangga. Pelajari merupakan kata kerja transitif yang diikuti dengan kata nama ilmu sebagai objek untuk memberi maksud kepada ayat tersebut. Begitu juga seperti contoh yang kedua, iaitu menyarung cincin di jari. Menyarung merupakan kata kerja transitif yang diikuti dengan kata nama cincin selepasnya. Ayat ini juga boleh dipasifkan menjadi cincin disarungkan di jari. Seterusnya ialah kata kerja tak transitif. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang sudah sempurna makna dan dapat berdiri sendiri. Namun, kata kerja ini tidak boleh dipasifkan. Kata kerja tak transitif juga terbahagi kepada dua, iaitu kata kerja tak transitif berpelengkap dan kata kerja tak transitif tanpa pelengkap. Kata kerja tak transitif berpelengkap bermaksud kata kerja yang mesti diikuti dengan pelengkap untuk menyempurnakan maksud ayat. Unsur-unsur yang menjadi pelengkap itu ialah kata nama, kata adjektif dan juga kata sendi nama. Sebagai contoh yang pertama ialah indah wajahmu bermandi seri. Bermandi merupakan kata kerja yang diikuti dengan kata adjektif selepasnya, iaitu seri. Contoh kedua pula ialah rela berkorban demi agama. Di situ kita dapat lihat kata kerja berkorban diikuti dengan kata nama, iaitu agama. Sama juga seperti contoh yang ketiga yang menunjukkan kata kerja tak transitif yang diikuti dengan kata nama. Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap pula ialah kata kerja yang sempurna maknanya dan tidak memerlukan objek. Sebagai contoh ialah bersemayam di mahligai cinta. Bersemayam merupakan salah satu daripada bahasa istana yang memberi maksud duduk ataupun tinggal. Jika kita hanya meletakkan kata bersemayam di situ, kita sudah boleh faham maksud yang ingin disampaikan. Di mahligai cinta di dalam ayat tersebut menjadi penerang bagi kata kerja bersemayam. Sekian sahaja daripada saya serahkan kepada saudari Hasanah. Terima kasih saudari Harisa. Saya akan teruskan pembentangan dengan frasa adjektif. Frasa adjektif ialah frasa yang intinya terdiri daripada kata adjektif. Frasa adjektif boleh terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif. Antara fungsi frasa adjektif ialah yang pertama predikat, yang kedua unsur keterangan yang hadir selepas kata nama, dan yang ketiga unsur penerang dalam predikat. Untuk contoh yang pertama, frasa adjektif sebagai predikat dalam lagu UNIC yang bertajuk Zinira, perjalanan derita ini. Perjalanan merupakan subjek ayat dan derita ini merupakan predikat. Dan derita merupakan kata adjektif. Yang kedua, frasa adjektif sebagai unsur penerang kata nama.
Ayat pertama, kau seharum kuntuman. Kau merupakan kata nama dan kata adjektif seharum menjadi unsur penerang kata nama. Ayat kedua, mahligai bahagia. Mahligai juga merupakan kata nama dan bahagia menjadi kata adjektif yang menerangkan kata nama mahligai. Untuk fungsi yang ketiga, frasa adjektif sebagai keterangan selepas kata kerja. Contoh, bermandi seri. Perkataan seri menerangkan kata kerja bermandi. Untuk contoh terakhir, kata penguat bersama frasa adjektif. Dalam lagu daerah ini dari kumpulan Algebra, kerana aku mengerti ia amat suci dan abadi. Okey, kata penguat di sini ialah amat bersama dengan frasa adjektif suci dan abadi. Saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Terima kasih, Saudari Hasanah. Baiklah, saya akan meneruskan dengan binaan frasa sendi nama. Frasa sendi nama bermaksud binaan yang mengandungi kata sendi nama dan frasa nama yang menjadi pelengkap kepada kata sendi nama itu. Frasa sendi nama berfungsi sebagai predikat. Sebagai contoh, engkaulah bidadari dalam syurga. Engkaulah bidadari merupakan subjek, manakala dalam syurga merupakan predikat. Seterusnya, frasa sendi nama berfungsi sebagai keterangan bagi frasa nama. Sebagai contoh, seorang lelaki untuk menjadi bukti cinta sejati. Untuk digunakan untuk menerangkan frasa nama iaitu seorang lelaki. Frasa sendi nama juga berfungsi sebagai frasa keterangan. Sebagai contoh, kau seharum kuntuman di taman syurga. Di digunakan untuk menerangkan seharum kuntuman. Baiklah, saya beralih kepada binaan frasa sendi nama. Terdapat 4 frasa sendi nama. Yang pertama ialah kata sendi nama tambah frasa nama. Yang kedua, kata sendi nama tambah kata arah tambah frasa nama. Yang ketiga, kata sendi nama tambah frasa nama tambah frasa keterangan. Dan yang keempat, kata sendi nama tambah kata arah tambah frasa nama dan tambah frasa keterangan. Jadi, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jika terdapat sebarang pertanyaan, boleh diajukan kepada ahli kumpulan kami. Pertanyaan boleh diajukan di WhatsApp kelas atau secara WhatsApp peribadi. Untuk menguji tahap kefahaman anda, boleh ikuti kuis di bawah. Link ini kami akan berikan di dalam WhatsApp kelas. Sekian, terima kasih.